So saya etnik drunk yang kuat. tak cukup drunk lah. Okay. Saya macam alien tau. Biasanya kalau ambau ini untuk Aidilfitri berapa? Yang penting isi tu berapa. Boleh jemput Husna lah. Siapa nak kali boleh jemput Husna bagi salam kau. Apa khabar semua? Selamat menonton channel YouTube Husna dan selamat mengopi bersama Husna dan kawan saya Syukri. Hello. Okey, hari ni kalau anda tengok kami pakai baju Melayu dan Husna pun pakai baju kebaya. Jadi kami sebenarnya ingin berkongsikan mengenai sambutan Aidilfitri di kedua-dua negara. Jadi sebagai orang Melayu yang sekarang bekerja di China ni kan, Syukri ada pernah menyambut festival Aidilfitri ini di China ke? Macam mana perbezaan dengan di Malaysia itu atau? Memang ada beza. Biasanya Husna tahu kita ada dua perayaan, Aidilfitri dan Aidiladha ataupun kurban betul. Jadi saya akan ke waktu Aidiladha saya akan merayakan di Beijing. Tapi kalau waktu hari raya Aidilfitri saya akan pulang ke Malaysia. Jadi kalau di Beijing ini you sambut bersama dengan ahli keluarga ke atau ada kawan-kawan? Dia menarik sebab hari yang pertama setiap tahun, walaupun saya di Malaysia ketika itu, saya dapat jemputan dari kedutaan di Malaysia di Beijing. Wow. Ya, mereka akan jemput kami sekeluarga untuk bersama-sama dengan warga Malaysia yang lain meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Oh, saya rasa ini memang satu peluang yang sangat berharga. Ya. Maksudnya kalau pada hari itu akan ada rendang, akan ada ketupat, akan ada nasi minyak, apa sahaja makanan-makanan yang ada di Malaysia semuanya ada di situ. Dan semuanya hidangan dari Malaysia. Ya, dan yang menariknya mereka ni mungkin tak ada chef tapi tak ada chef. Betul. Itu bukan dimasak oleh chef dari Malaysia. Betul. Mereka ni semuanya memang berbakat di diplomat ini. Mereka memang berbakat. Mereka bersama-sama masak, bergotong royong untuk memasak sate ke rendang ke semuanya mereka bersama-sama masak. Dan macam Datuk Duta juga, beliau memang terkenal dengan resepi sate beliau. Wow. Ya. Itulah saya pernah ada nampak komen di bawah channel saya ini. Ada orang kata, Husna yang pandai cakap bahasa Melayu ini mungkin nanti boleh jadi kedutaan China di Malaysia. Kidding sajalah saya rasa. Tetapi sekarang saya baru tahu kenapa saya tak boleh jadi kerana saya tak pandai masak. Okay. So saya tak boleh jadi pegawai diplomatik. Itu boleh belajar masak lah. Saya rasa itu mudah. Actually, walaupun saya tak pernah menyertai aktiviti macam mengenai Aidilfitri ini, tetapi tadi you ada sebut korban ni kan. Saya memang ada satu pengalaman mengenai hari korban itu ketika saya belajar bahasa Melayu di universiti beberapa tahun yang lalu lah. Saya ni berasal dari provinsi Yunnan. Kalau Syukri tahu, Yunnan ini ada banyak etnik minoriti, termasuk saya pun. Etnik apa? Saya etnik Zhuang. Zhuang ini dalam bahasa Mandarin ini maksudnya strong. Oh, kuat. So saya etnik Zhuang yang kuat. tak cukup strong. Tak cukup strong. Ya, saya tamat dari Universiti Bangsa-Bangsa Yunnan. So ada banyak pelajar etnik minoriti juga di universiti saya. Masuk etnik Hui dan yang lain yang beragama Islam. Oh, kalau anda nak tahu etnik Hui ini di China dia antara etnik yang terbesar, antara yang terbesar menganut agama Islam kan. Ya. Dan pada masa itu saya kali pertama menyertai satu aktiviti yang diadakan oleh kelab etnik Hui universiti kami mengenai Hari Korban. Dan saya memasuki tempat itu, mereka yang ada satu macam aktiviti atau pertunjukan. Ada seorang macam imam. Dia masuk dan dia cakap beberapa bahasa yang saya dah faham, mungkin bahasa Arab. Ketika dia bercakap bahasa Arab itu, semua pelajar yang lain angkat tangan. Macam ini. Saya macam alien tau. Hanya kerana saya mahu duduk macam ini, tetapi saya takut orang yang lain tahu saya tak faham. So saya cepat meniru orang yang lain. Saya pun macam ini. Tetapi saya tak tahu. Tak tahu ini buat apa. Ya. Saya tahu. Selepas itu mereka baru ada pertunjukan.
untuk pengetahuan Husna, sebelum waktu pagi itu, mungkin Husna pergi waktu pagi, dan waktu pagi itu kami ada bersembahyang Aidilfitri atau Aidiladha dulunya. Kalau macam Husna bersolat untuk Aidilfitri lah waktu itu. Jadi sebelum waktu solat itu akan ada khutbah. Selepas waktu solat itu akan ada khutbah. Khutbah yang disampaikan itu oleh imam tu sebenarnya lah bahasa Arab. Dan mungkin ada bahasa Cina sedikit ke. Dan lepas itu mereka ada berdoa. Berdoa itu dalam proses. Lepas itu mungkinlah baru akan mereka ada bukan lebih kepada pertunjukan, tapi lebih kepada meraihkan Aidiladha. Kalau kami di Malaysia, kami dapat cuti panjang. Mungkin seminggu. Seminggu mungkin bukan orang Melayu saja yang Islam saja yang cuti, tapi semua pun dapat. Rata-rata semua dapat cuti seminggu. Kalau di sini macam mana? Walaupun saya berasal dari provinsi Yunnan, tetapi saya berasal dari satu kaunti autonomi etnik Tai Lawa. Dan mereka bukan beragama Islam. Mereka beragama Buddha dan animisme macam ini. So mereka akan meraihkan dan cuti untuk festival mereka masing-masing juga selama seminggu. Di tempat saya ini mereka akan meraihkan festival Songkran. Oh, Songkran. Dia yang sangat terkenal di Thailand kan? Ya. Air, festival air kan. Okey. Sebab kalau tempat Husna ni dia menarik sebenarnya, sebab dia kalau saya cerita sikit tentang tempat Husna ni, saya pernah pergi di Yunnan. Dia rasa macam mana tau? Rasa macam kita dekat Thailand. Kita sekejap rasa macam semua gaya seni bina rumah-rumah di situ macam sekejap rasa macam di Thailand, sekejap rasa macam di Kemboja, sekejap saya rasa macam dekat Vietnam. Jadi kalau anda rasa macam saya tak tahu nak pergi Thailand ke, nak pergi Kemboja ke, nak pergi Vietnam, pergilah Yunnan. Satu pengalaman saya tentang Festival Songkran lah. Kerana tempat saya itu akan bercuti untuk meraihkan Festival Songkran kan. So biasanya saya rasa mungkin waktu saya masih dalam sekolah rendah, saya bercuti ya. Tetapi meriah tak? Meriah. Tetapi biasanya guru akan bagi banyak homework. Sebab tak bagi beraya. Ya, untuk cuti itu. So saya letak semua buku teks, semua buku di dalam beg saya, dan saya menaiki basikal untuk balik ke rumah. Di dalam perjalanan ke rumah itu sudah ada orang main air. Jadi basah semua. Dan mereka terus buka beg saya dan letak put the water into it. Semua homework saya dah basah. Tapi boleh cakap dengan cikgu. So saya tak ada buat. Tak perlu buat homework. Okey, seperti yang kita janjikan pada episod yang sebelum ini, kita ada apa Husna? Saya akan nyanyi satu lagu tentang Aidilfitri ini kepada anda semua untuk menyambut festival yang meriah ini. Husna cerita dekat saya, walaupun dia serangkap, dia tak panjang, tapi dia kata susah nak hafal melodi dia. Betul ke? Ya. Okay. Memang. So sekarang ni saya akan nyanyi lagu itu, tetapi kalau ada salah tolong tunjukkan. Okey. Mari kita dengar dendangan dari Husna Diam. Selamat Aidilfitri kepada saudara saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Selamat Aidilfitri. Bye-bye. Bye-bye. Boleh tak saya pegang lirik? Bolehlah. Merayakan hari yang mulia ini. Merayakan hari yang mulia ini.